Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga-warga imtiaz rakyat Malaysia sekalian? Apa khabar? Adakah anda ceria pada malam ini? Adakah anda marvelous pada malam ini? Alright. So, malam ni something yang viral. Saya dengar dah viral satu Malaysia dah kita punya event pada malam ni. Alright, di mana kita akan bawakan siri kedua iBoss daripada Imtiaz Recruitment Exco Imtiaz Konsultansi Sdn Bhd. iBoss ni maksud dia apa? iBoss ni adalah singkatan kepada Imtiaz Business Opportunity Sharing. Alright. So kalau kita tengok, kita nak bagi opportunity kepada orang-orang di luar sana, okay, untuk berkerjaya dengan kami di dalam Imtiaz Konsultansi. Alright. So Imtiaz Konsultansi ni adalah sebuah agensi di bawah naungan AIA Public Takaful Berhad. Alright. So kita menjalankan urus niaga produk-produk takaful, okay, di dalam AIA Public Takaful Berhad. So kita boleh lihat dekat sini, kita menawarkan satu carrier yang hebat, okay, dengan income yang betul-betul lumayan, okay, untuk kita beri kepada orang di luar sana. Okay, so that's why malam ni kita ingin menjemput seorang yang sangat istimewa. Okay, secara peribadi dengan saya pun, okay, ia sangat istimewa. Okay, ia sangat istimewa kerana dalam masa 5 tahun beliau telah berjaya menjadi salah seorang milioner muda di Malaysia. Alright. So boleh pakat-pakat semua, share, okay, like, share, share semua. Alright. Jangan segan untuk share. Kita nak satu Malaysia tahu, kita memang nak viral. Benda ni dah viral, kita nak viralkan lagi. Okay, kita nak viralkan lagi benda ni. Alright. Malam ni memang kita ada tetamu yang istimewa. Okay, so sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dululah. Okay, tak sedap pula saya cakap-cakap ni orang tak kenal saya ke. Okay, kalau warga Imtiazian mungkin kenal saya lah. Okay, tapi orang di luar daripada Imtiaz mungkin tak mengenali saya. So nama saya Ahmadul Kadir bin Abdul Rahim. Alright. Saya berasal daripada Kelang. Okay, sekarang ni berusia 37 tahun. Okay, alright. So berada dalam Imtiaz sudah hampir 10 tahun. Okay, sudah hampir 10 tahun. Alright. Dan banyak onak duri dan ranjau berliku yang saya hadapi bersama Imtiaz. Okay, tapi malam ni is not about saya. Okay, it's not about saya. It's about seorang yang istimewa yang saya akan panggil sebentar lagi untuk join kita punya live ni. Okay, untuk join kita punya live supaya you boleh dengar cerita daripada dia. Okay, cerita daripada dia. Alright, so come on semua guys. Okay, kita share lagi. Alright. Saya rasa semua dengar suara saya. Kalau siapa boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh tunjuk ikon good tak? Okay, boleh tunjuk ikon good tak? Kalau dengar suara saya dengan jelas. Okay, saya harap suara saya jelas kepada anda semua. Alright. Sebab kalau tak jelas rugi. Malam ni kita sangat-sangat special. Okay. Ada tak? Okay, dengar jelas. Okay, Alhamdulillah. Dengar jelas tu yang paling penting sekali yang saya nak tahu. Alright. Okay, so sebenarnya kami di AIA, Imtiaz Konsultansi Sdn Bhd di AIA telah berusia hampir 10 tahun. Okay, pada 14 hari bulan 2 ni, 14 hari bulan kita genap 10 tahun berada di berada di AIA Public Takaful. Okay, dan Imtiaz ni, okay, merupakan champion dekat dalam seluruh AIA daripada segi sales yang paling tinggi selama 5 tahun berturut-turut. Okay, selama 5 tahun berturut-turut. So this agency memang
satu-satunya agensi yang you perlu ambil perhatian kalau you nak join this takaful industry. Okay, kalau you nak join this takaful industry, you perlu join. Sebab apa? Tahun ini AIA menyediakan satu package hebat. Okay, di mana kita ada Elite Pro. Kalau you ada degree, you ada experience bekerja in any field dalam masa 2 tahun kebelakangan ni, you boleh apply dengan kita dan kita boleh bagi you 9,000 sebulan allowance. Okay, kalau you tak ada degree, you ada diploma, okay, tapi you ada working experience 2 tahun juga, alright, you boleh apply Elite. Kita boleh bagi you monthly allowance setinggi RM3,000. Alright. Dan yang paling latest, fresh from oven. Okay, fresh from oven, kita ada perkenalkan Elite Light. Alright. Elite Light ni, kalau kita tengok, dia AIA bagi package ni kepada orang yang nak buat bisnes takaful secara part time. Okay, secara part time. You kerja dekat tempat lain, you buat part time business takaful, AIA bayar you 500 sebulan sebagai monthly allowance. Alright, very good package. Okay, dan apa yang saya cakap 500, 3,000, 9,000 ni monthly allowance. Tak termasuk dengan commission and all that. Okay, dan tak termasuk juga dengan AIA punya free trip to overseas. Okay, kita ada bonus. Kalau kita tengok warga-warga AIA last 2 days semua senyum, semua dekat Facebook, IG, selamat Hari Raya AIA, selamat Hari Raya AIA, sebab kita baru keluar, AIA baru bayar bonus untuk tahun 2020 punya bisnes. Alright, so baru bayar bonus. So banyak lah. Saya dengar ada yang dapat 5 figure, ada yang dapat 6 figure, ada yang dapat 7 figure, ada yang dapat 8 finger, bukan figure. Okay, tapi dia tulis finger. Okay, dia tulis finger. So saya pun dah terbawa-bawa dekat sini. Okay, so you just imagine business apa yang tak ada memerlukan modal dan boleh bayar you bonus sampai 8 figure punya amount, ataupun sekurang-kurangnya 5 figure punya amount. Alright, so this is the real business, okay, yang tak memerlukan modal sekalipun sebenarnya. Alright, okay, so saya menunggu Cik Hakimi sebenarnya, alright, untuk hadir ke dalam live ni. Okay, sebab dia yang special guest. Okay, kalau you tengok dekat poster tu, dia ada tulis, legend. Okay, dia ada tulis legend, millionaire in 5 years. Okay, gambar saya dengan gambar Hakimi. Poster tu khas untuk Hakimi. Saya sebagai moderator saja malam ni, okay, saya menjalankan tugas, okay, untuk bertanya dengan dia. Okay, bertanya dengan dia beberapa soalan yang kita dah sediakan. Dan saya harap kalau you all semua ada soalan, you boleh type juga dekat chat. Okay, nanti akan ada orang yang akan collect soalan tu dan akan pass kepada saya. Kalau ada masa, kita akan bagi ajukan soalan tu dekat kita punya special guest hari ni, Encik Hakimi. Alright. Okay, so jangan lupa, okay, share lagi, share, like mesti like, share mesti share. Hari ni kita nak, kalau boleh kita nak 34 juta rakyat Malaysia tengok kita punya live malam ni. Sekejap je, tak lama, around sejam ke sejam setengah. Okay, you luangkan masa, you open your mind, okay, you open your mind, dengar sharing pada malam ni, dan you tengok apa yang you boleh dapat kalau you nak join this business. Okay, ada orang yang memang tak pernah terfikir langsung nak untuk buat this business takaful ni. Okay, ada orang yang lagi skeptical, dia kata this business tak boleh buat duit. Okay, so hari ni kita bawa orang yang betul-betul buat duit dekat dalam this business. Alright, yang betul-betul bawa yang boleh betul-betul bawa duit yang banyak ke rumah beliau. Alright. So itulah kita nak tunggu Cik Hakimi kita. Okay. Alright. So dia dah request, saya sedang menunggu beliau. Okay, harap-harap tiada masalah lain. Itu yang saya tunggu-tunggu. Sekejap saya repair sekejap saya punya ni. Okay. Assalamualaikum Hakimi. Waalaikumsalam, agency manager Sheikh Khadir. Apa khabar Sheikh Khadir? Okay, guys,
Malaysian, okay, Malaysian yang bersama dengan saya ketika ini, beliau adalah District Manager kepada Dirgahayu District, DMDD, okay, DMDD, okay, yang baru saja dengan AIA dan Imtiaz Konsultansi selama 5 tahun, alright, dan beliau punya pencapaian trip lebih daripada 15 trip dia dah pergi selama 5 tahun ni, alright, and then dia dalam masa setahun dia promote ke assistant agency manager. Dan kalau you nak tahu, masa dia promote assistant agency manager tu, sales yang dia buat by group belum naik manager, belum naik assistant manager pun dah more than 2 million. Right? Dah more than 2 million. Okay? Dan selepas tu dia naik kepada agency manager. Dia naik kepada agency manager. First year agency manager, okay, dia buat around 4.5 million masa tu, tak silap saya. Dan dia berjaya mendapat title top unit manager di seluruh AIA ni. Setahun je naik agency manager. Saya cakap wow. Okay, this person is wow. Alright. Dan inilah saya nak perkenalkan Cik Hakimi Abdul Halim. Alright. So Hakimi, sihat Hakimi ya? Alhamdulillah Kurt, Alhamdulillah. Kurt, apa khabar? Alhamdulillah. Alright, so malam ni kita nak borak-borak santai, berbicara sedikit pasal kita punya career. Okay, ya, kita punya career kita dah tahu career kita, tapi hari ni kita nak bagi tahu dekat orang luar apa keindahan career ni. Okay, dan Imtiaz berbesar hati, okay, District Manager Hakimi sanggup untuk hadir sharing pada malam ni. Okay, beliau merupakan millionaire in 5 years. Alright. Okay Hakimi, kita tak nak buang masa lah Hakimi. Saya just nak tanya beberapa soalan dan soalan yang first. Boleh tak kenalkan diri you secara ringkas dan siapa Hakimi ni sebelum masuk Imtiaz Konsultansi? Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warga Imtiaz. Assalamualaikum penduduk Malaysia. Apa khabar semua? Setinggi-tinggi terima kasih sebenarnya saya ucapkan, lafazkan kepada founder Imtiaz Konsultansi, Cik Wan Zaini, Cik Wan Hassan, kerana memberi peluang untuk saya share apa yang patut malam ni berkenaan dengan iBoss kita. Dan soalan apa tadi? Latar belakang. Siapa you sebelum ni? Bolehlah kenalkan family sikit. And then siapa you sebelum AIA ni? I dengar you ni digelar sampah ke apa? Boleh cerita sikit lah. Okey, nama diberi Hakimi bin Abdul Halim. Baru promoted to District Manager last month, January, untuk siapa yang tak kenal. And then saya asal orang Penang, dan sekarang pun saya berada di Penang untuk seketika. Adik-beradik 4 orang, mak ayah cikgu, bukan orang berada pun, orang biasa-biasa je. Saya anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Lulusan graduan from Universiti Melaya, and then mempunyai cahaya mata 4 orang and kami 5 orang. Oh, Alhamdulillah. So Mi, sebelum join Imtiaz ni, apa benda yang Kimi buat? Okey, topik yang diberi tu memang menarik lah sebenarnya. Saya tengok 5 years, millionaire in 5 years kan? Millionaire in 5 years. Yes. Saya cerita sedikit perjalanan saya dalam industri takaful ni. Sebenarnya, ya betul, yang 5 tahun tu ketika saya berada di AIA. Dan yang sebetul-betulnya saya start mula berkecimpung dalam industri takaful ni pada tahun 2005. Dan ketika itu belum ada lagi lesen takaful. Dan syarikat company insurans ketika itu yang pertama saya join adalah MAA Insurance. Dan hari ini diberi tukar nama kepada Zurich. So itu saya join selepas saya graduate daripada UM. Saya kerja bahagian property, saya graduate from property, background property. Saya kerja property, saya tak seronok sebab tak tahu lah, sifat saya ni memang tak suka orang tengok saya buat kerja tau.
So tak suka saya tak suka bos tengok saya, monitor saya buat kerja. Saya tak boleh duduk office secara terus terang, saya tak duduk office 9 to 5, pergi kerja, balik kerja, hari-hari yang sama, buat benda yang sama. So turning point saya bila saya tengok senior saya yang grad 2 tahun lepas, dia datang mesti saya time tu, dia dah pakai Audi A4 tau time tu. So yalah, fresh graduate, tak pernah terfikir pun industri insurans ni boleh buat duit ke apa ke. Yang saya tahu masa UM hari tu ada ramai lah orang luar masuk untuk promote multi-level marketing. So saya baik dengan senior saya ni, saya jumpa dia, saya tanya dia apa hang buat, bisnes apa hang buat. So dia terus tarik saya ke business preview Takaful insurans ketika itu. Dan saya tertarik, yang paling saya tertarik dalam banyak-banyak dia cerita tu, commission 6 tahun. So saya buat, saya fokus. Tapi you faham lah bila umur muda, ketika itu, dia belum ada zaman canggih macam ni tau. So you all boleh check dekat mana company ni genuine ke tak, company ni tipu ke tak. So saya ni cepat terpengaruh, saya ni opportunist. Bila saya buat MAA time tu, adalah commission time tu, ketika tu umur baru 24-25, ada dah 7,000, 8,000. Tapi saya mudah terpengaruh join benda lain. Sebab leader mungkin company tu dia menawarkan commission yang kononnya saya tengok tinggi lah, banyak lah time tu. Saya hilang fokus. Dan saya buat benda-benda lain, saya buat multi-level. Banyak benda saya nak cerita, semua benda saya buat ketika itu. Kalau nak bandingkan dengan sekarang ni, kalau ada penapis air kuih, saya pun buat. Tapi time tu tak ada. So maknanya segala benda bisnes saya buat ketika itu sebab saya nak berubah hidup. And then saya dah habis tu, dah merapu, saya tak puas hati. Saya fikir balik, saya rindu dengan commission structure insurance. So saya join balik Prudential. And then Prudential pun time tu saya start berkahwin, dah mula ada anak. Dan rupanya orang cakap kahwin makin serius. Tapi time tu mungkin saya kahwin agak muda. Saya tak serius lagi pun time ketika itu. Saya tak fokus pun. That's why saya masa dekat company lama, company Prudential, saya terus terang, saya mengaku memang diri saya yang salah, bukan agensi maupun company. Macam tu lah kot asal usul saya. Dulu saya sebelum join AIA, and then lastly saya kenal dengan introducer saya. Dia sekarang pun berada di Imtiaz, di Seremban, agensi manager Ayaudin Moskori. Dia yang tarik saya, dia yang pungut saya ketika saya orang cakap apa, tengah berserabut time tu. Dia tarik saya dan saya tengok dia dulu sebab company AIA time tu ketika itu baru untuk lesen takaful. So saya observe, saya tengok dia dulu. Dan finally saya join AM Ayaudin juga. Itu turning point saya lah. So AM Ayaudin yang bertanggungjawab, yang membawa Hakimi Abdul Halim ni lah. Betul. Okay, ni satu benda lah tertarik daripada cakap pasal cerita pasal latar belakang tadi kan. Kimi memang tak ada belajar pasal insurance or finance ke apa. Belajar pasal property tadi tak silap saya kan. Betul. Saya memang tak ada background. So maksudnya nak masuk this business, this industry, tak perlu ambil course yang related lah. Tak perlu. Sebab sepanjang total daripada saya join insurans dulu 13 tahun, hampir 13 tahun, saya dah tengok ramai dah yang background datang bermacam-macam. Daripada level SPM, diploma, degree maupun doktor, PhD, Profesor Emeritus. So macam-macam saya tengok. saya macam-macam tengok background, tengok yang join dalam industri takaful ni because banyak benefit dia. Jangan cakap dengan orang yang saya Profesor Emeritus tu. Okay. Okay Mi, nak tanya Mi. Masa tu dekat company lama kan, yang tadi Kimi cakap pasal Prudential. So kenapa masa nak bounce back tu, kenapa pilih AIA ataupun, dan lepas tu kenapa pilih Imtiaz? Sebab masa tu mesti dah ada knowledge sikit pasal this industry apa semua. So why AIA and why Imtiaz?
Okay, banyak sebab mulanya saya join AIA ni. Dan saya terus terang, sebenarnya saya tak survey pun agensi imtiaz ni sebenarnya pada ketika itu. Dan yalah, you faham bila kita ni dah cemas, bila time tu ketika itu ada seorang kawan je yang ajak saya buat company takaful AIA. Saya cuma survey sedikit je pasal produk dia. Saya minat ketika itu family plan. Sebab saya dulu dekat company lama, company P tu, saya tak perform sangat pun, saya biasa je. Saya bukan MDRT, saya bukan trade qualifier. That's why saya tak tengok pun AIA time tu ada boleh close deal dengan produk ni ke. Saya cuma nampak time tu family plan lah. Sebab saya ambil peluang time tu 2016, belum ada lagi company takaful operator lain yang buat family plan. So that's mean I cakap okay, cantik, ini peluang I rasa. Ini I boleh tapau untuk ketika itu family plan. So sebab belum ada lagi company yang buat family plan segila murah macam tu lah. Time tu saya rasa suami isteri 4 anak baru dalam 400 setengah, 480 . It's crazy, memang murah satu family. And then yang kedua yang saya tertarik ketika itu AIA adalah, yalah, saya ada income dekat company P. Tapi masa tu introducer saya pun saya tak salahkan dia lah, sebab dia pun baru join. Dia cakap saya, tak apa, you resign je daripada company lama, nanti you datang AIA, kita bagi offer allowance gaji tau. Dia cakap untuk allowance macam tu lah. So cakap ini sudah bagus, sebab yelah, aku pun takut juga aku nak berhenti daripada company lama. Time tu commission ada dekat 6-7 ribu. Dengan time tu ada anak 3. Tapi aku gamble, aku join AIA. Okay, bila join, pendek cerita, bila aku join AIA, tengok yang existing agent tak dapat lah company allowance, tak dapat allowance gaji tu. So tak apa, dengan semangat kental yang saya ada ketika itu, saya tak down, saya tak salahkan saya punya introducer yang bawa saya time tu. Sebab saya dah set saya punya mindset, saya rasa untuk saya nak berjaya dalam industri takaful ni, satu benda je yang saya kena buat, dan fokus, laser fokus. Sebab saya tengok ramai dah yang kawan-kawan saya daripada MA, daripada company lama tu P, dia sebenarnya nak buat insurans ni tak perlu cerdik, dia tak perlu pandai pun. Dia cuma rajin dan betul-betul fokus. Hati tu memang kira macam orang gila bola lah. Bangun pagi, celek tengok bola, minat bola, malam tengok bola, sama macam ni. Bangun pagi dah fikir takaful lah, bangun pagi dah fikir takaful lah, petang takaful, malam takaful. So hati tu nak kena letak kat bisnes baru jadi. So saya fikir tak apa, tak ada alarm tak apa. Tapi dia kata after a year tu you kena promote cepat-cepat. Time tu assistant unit manager, InsyaAllah AIA bagi alarm 3,000 time tu. So saya buat lah, dah alang-alang saya dah sebelah kaki kat sana, saya pun dah resign. Saya teruskan je. Sebab apa? 6 bulan pertama ni kalau wife saya tengok dia tergelak lah. Sebab 6 bulan pertama saya join AIA ni, saya cakap, saya tak malu saya tak bagi tahu saya punya wife saya buat AIA. Sehingga wife saya jumpa flyer AIA dalam kereta, ada terlepas satu sekeping kat. So dia tengok, ya Allah, ni sebelum aku buat company yang lain buat ni, company yang ketiga buat ni. Okay, that time bila dia tengok flyers dalam kereta tu, dia cakap, I bagi kat you setahun ni je last untuk you company you join ni. Sebab you dah join company yang ketiga lah. Kalau you setahun ni you tak boleh buat juga, you tak nampak grow you, dia cakap, dah, that's it. You ada degree, you correct balik degree you bawah katil tu, you pergi apply kerja, dia cakap. So bila I dengar macam tu, I cakap, Allah, ini harapan aku ni. Aku dah tak boleh nak kerja dengan orang lah. Memang aku tak boleh nak kerja. Ada kawan panggil kerja dengan gaji 4,000, even though 5,000 time tu, aku tak boleh kerja dengan orang. Aku tak boleh. So aku cakap, okay, nak tak nak, suka tak suka, aku kena proven. Tu je Kat, aku rasa. Okay. So kental jugalah kiranya wife pun tak tahu apa semua kan. Alright. Kental. Okay ni, ramai orang bila nampak kejayaan Hakimi Abdul Halim
dia nampak kejayaan ni kan. Budak ni senang je naik kan, best je jadi dia. Kalau nak jadi macam ni best je kan. So nak boleh tak share sikit macam mana keadaan Kimi dengan kawan team masa tu, masa mula-mula lah join AIA, masa dululah, masa 5 tahun lepas. Ini cerita bila dah masuk AIA. Okay? Macam mana masa tu keadaan dia, lepas tu cabaran dia, dan boleh tak share dengan semua orang? Kita ada 203 orang yang tengah tengok sekarang ni dan makin meningkat. Okay, keep on sharing, okay, keep on sharing. Okay, boleh tak dedahkan apa cabaran yang paling besar yang Hakimi Abdul Halim pernah lalui di dalam Imtiaz selepas join dengan Imtiaz? Kalau boleh share lah. Okay, tapi keadaan yang permulaan tu kita nak tahu kan. Orang cakap Kimi ni senang je hidup dia kan, macam rezeki cantik sangat je kan. So kita nak tahu in person sekarang Kimi. Okay, saya punya style ni saya tak tunjuk lah impresi muka saya tu kalau saya tengah monyok ke, saya tengah sedih ke, sebab apa yang kita impress tu akan bertindak balas dengan tindakan kita. So saya banyak bertenang dan saya buat apa yang kerja yang saya fikir boleh improve time tu. Okay, berbalik 5 tahun lepas, bila time tu saya buat 2016 Januari, time tu saya tak ada gaji, saya ada resign, saya tak ada apa allowance pun. You know lah Kurt, kalau nak starting, kalau betul-betul basic commission ni, satu commission baru dapat RM30, RM70. Kalau pembujang tak apa, tak ada hal, makan Maggi. Tapi time tu aku ada bini, anak 3. So time tu saya ada partner seorang, memang saya rapat. Okay, cakap macam nak buat ni sementara nak buat appointment ni, kita kena ada income ni. Okay, time tu baru masuk Grab. Aku cakap Grab cantik. Tapi time tu pula aku baru jual Honda Civic. Aku tak ada kereta lah Kurt. Aku tak ada kereta time tu. Aku naik motor. Kerjaya macam aku ni, setakat nak dapat buat mortgage ke dekat bank senang. Dia orang nak sale untuk mortgage senang. Aku apply Affin Bank 3 bulan je. Memang niat aku nak dapat payslip je. Dan memang aku punya disiplin masuk Affin Bank ketika itu sangat teruk. HR panggil every 2 hari dipanggil. Every 2 hari dipanggil sebab asyik hilang je. Dan memang niat aku nak masuk tu, memang aku jahat lah time tu kan. Aku nak payslip je untuk nak beli MyV. Nak apply MyV time tu. Cukup ngangam 3 bulan, time tu dia bagi basic ada kot 1,800 kot. So cakap aku call member aku nak beli MyV 1.3 pun tak apa, jadi kau approve lah. Okay, MyV keluar, pendek cerita, aku apply buat Grab. Sambil buat Grab, online buat trip, sambil tu time tak ada appointment lah. Bajet dah. Okay, contoh appointment pukul 2 petang. Sempat ni 3 jam. 3 jam online. Duit tu simpan, nak beli susu anak, nak bayar bil elektrik rumah. Time tu duit tu jugalah nak bayar kereta. Tapi saya tengok apa bonus yang dekat AIA time tu. Saya tengok bonus apa yang cepat aku boleh dapat. Antaranya yang saya ingat time tu, you bawa seorang ejen baru, orang ejen baru tu buat 30,000, lepas trip star, Rising Star. Rising Star, yang saya, yang introducer, yang bawa orang tu, saya terpaksa dapat 4,500. Cakap okay, ini cantik, ini peluang baik. Time tu lah 2016. So saya bawa ramai-ramai time tu, saya rekrut ramai-ramai time tu untuk nak dapat 4,500 seorang. So kalau 2 orang dah 9,000, dah boleh bernafas. So time tu saya buat Grab. Dan yang saya paling tak ingat adalah ketika nak raya, tau ke? Ketika nak raya ni, you faham lah, nak raya time tu belum MCO. Tak, belum COVID ke. Kalau raya sekarang ni COVID di rumah, selamat, kita selamat. Time tu belum COVID ke, nak kena balik. Selalunya yang saya balik ni Terengganu dengan Penang serentak dah. Hari raya, start hari raya. Cakap nak kasi modal ni. So bulan puasa saya pergi Shah Alam. Kilang apa jual kurma tu, saya tak ingat kilang tu. Saya beli kurma sekotak ni, balik rumah, bungkus kecil-kecil. Saya buat macam minta derma tau dekat Bazar Ramadan Putrajaya malam tu, bazar malam. Apa bunyi kalau malam-malam tu apa? Kalau Bazar Ramadan. Bazar Ramadan kan? Bazar Ramadan. So sembahyang tarawih ke mana, sembahyang apa semua ke mana, time tu pun tak cari duit.
pergi bazar malam saja, table ke table saya jual kurma tu. Ini cerita betul, tak reka cerita. Ini cerita kisah benar. Saya dah saksi ramai ketika itu. Kawan saya pun tolong saya jual juga kurma time tu. Untuk menampung pendapatan ketika itu. That's why bila saya tengok skim sekarang yang AIA bagi ni, kalau ejen baru tak gunakan, saya sangat marah. Sebab you all tak guna peluang yang AIA bagi ni, bantuan permulaan untuk you all start business you. Berbanding dengan 5 tahun lepas, macam mana aku struggle nak dapat duit tepi tu sambil tu buat bisnes. Good. So, Malaysian semua, okay, sedarkah anda bahawa Hakimi yang sekarang ni dalam masa 5 tahun millionaire, dulu bawa Grab, okay, bawa Grab, lepas tu kerja dekat Afim Bank untuk dapatkan payslip nak beli kereta. Lepas tu antara salah satu lagi pengakuan dia yang kita reveal hari ni, okay, jutawan ni dulu jual kurma table ke table dekat Bazar Ramadan. Ini very inspiring punya cerita lah. Dan 5 tahun selepas tu dia telah bergelar sebagai salah seorang jutawan muda. Okay, ini memang betul-betul inspire me. Alright, so Mi, Kimi ni dekat Imtiaz dia terkenal, salah satu sebab dia terkenal is masa sebelum dia naik kepada agency manager, okay, dia banyak rekrut. Okay, tadi pun dia ada cerita kenapa dia rekrut, sebab dia nak duit, introduce apa sebenarnya kan. So nak tahu macam mana Hakimi Abdul Halim manage pada masa tu nak buat sales dan nak buat recruitment. Sebab saya tak pernah tengok Hakimi, saya tak pernah tengok dia tak pernah settle trip overseas secara personal. Semua trip dia settle dan recruitment dia ramai. Okay, so boleh tak share, ini mungkin boleh share dengan existing agent juga, macam mana Kimi buat benda ni, manage sales and recruitment. Okay, saya ni memang gila sebenarnya. Saya ni memang gila. Sebab kalau siapa yang tengok saya buat kerja secara bersahaja live, macam saya kalau you tengok kat sini, kalau ada Mokhtar, dia pernah tengok saya buat gila approach tau, recruit. Okay, time tu memang kena saya buat sale. Dan saya tahu, yalah, saya dah lama dalam industri takaful ni, saya tahu yang boleh drive dan pergi jauh ni adalah with recruitment. So that time, saya orang cakap beruntung sebab kau tahu strategi ni, maksudnya kau join dan kau terus bawa askar tau. Saya ingat lagi masa saya bawa budak saya, mesti dah tengok live sekarang ni, saya pun belum ada kod, saya dah bawa budak tu untuk join saya. Sebab saya nak cepat. Bila tanya dia nak cepat kan. Kalau orang lain, tak tahulah, saya tengok sekarang junior ni sekarang ni kan. Oh bang, bila dapat kod bang, bila dapat kod. Sale tak ada lagi, tapi saya time tu sale dah bersusun, dah ready. Maksudnya kalau kod dah sampai, kod agent dah keluar, saya dah boleh submit satu hari tu, dah boleh lepas lah time tu trip ke Phuket. 30,000 time tu. Okay. Saya dah ready lah, saya ready start time tu Phuket 30,000. Dan at the same time, saya susun juga siapa askar aku belakang. Even though aku cukup confident, aku pun tak tahu yang apa yang aku present. Aku pun belum tahu apa benefit dekat AIA ni pasal recruitment whatever semua. Aku yang bestnya, aku pun belum ada code agent ke time tu. Kalau ada siapa agent yang terasa tu boleh komen kat situ mesti dia tengok punya. Dan dia pun, saya jujur marah ni, bila ni Kimi nak keluar kod, bila ni keluar kod. Oh, time tu aku, yelah, dia orang buat insurans ni tak boleh jujur sangat sebenarnya. Dia bukan macam mana dia bukan jujur, kena jujur. Dia tak boleh lurus sangat. Maksud dia kena kreatif sikit. So saya cakap okay, you punya kod AIA masih pending. Padahal time tu ayah pun rasa tahu, ayah tengah submit kod aku pun belum keluar. Tapi takkan nak cakap ejen baru ni, tak payahlah, aku tak keluar kod lagi, aku pergi agensi lain luar, ataupun aku pergi leader lain luar. Tak, saya tak cakap benda tu. Saya cakap sabar. AIA tengah proses kod you. Kita steady, muka handsome, steady cakap, padahal kita tak ada kod ni. Sebab kita nak daftar, orang tu boleh ikut kita, sistem kita. Dah keluar kod, saya baru founder yang orang baru ni. So dari segi pembahagian masa, saya dah tahu dah saya nak target. Saya memang nak staff convention every year, personal sale. Dan
Ya, dalam insurans ni you cuma fikir dua benda je, sale dan recruit, dan dua-dua ni boleh buat duit. Dan you tengok kat mana strength you, sama ada sale ataupun recruit. So dan I tahu I punya strength dekat recruitment. Tapi maruah diri kita jaga. So I terpaksa buat suka tak suka, I lepaskan Star Convention time tu adalah Perth. My first qualifier pergi Star Convention Perth to Perth. Dan saya settle awal. Maksudnya masa naik raya tu saya dah kau team dah Star Convention. 60,000 ke? Tak silap. Rendah kan tu. 160,000. 2016 dulu. Saya stop je sale, saya terus pecut recruitment. Saya terus pecut recruitment 3-4 kali ganda dan act like manager. Yang saya tengok ramai ni yang leader yang marah, kenapa kau stop buat sale, kenapa kau terus stop buat sale dan start recruit. Sebab kau recruit tu tak laju. Kau recruit tu seolah-olah kau recruit macam seperti mana kau awal buat sale. That's why leader marah. Tapi dulu leader saya tak marah sebab dia tengok recruitment selepas saya settle Star Convention tu, saya laju 3-4 kali ganda. So that itu cara yang betul sebenarnya. So saya ready askar. That's why by the time saya promote to assistant manager pun, time tu dah ada dekat 12 agent, dah almost 1 million, dah 800,000 lebih. Dan ketika tahun ketiga saya nak promote to unit manager pun, saya dah ada 50 agent with 3.6 million time tu. Time nak promote to unit manager tu. So benda ni you tahu, kalau kita kenal kudrat kita, aku pun dah bukan muda lagi. Aku kenal kudrat kita. So untuk nak time freedom dan free time, you kena recruit suka tak suka. Sebab apa, dengan recruitment ni lah you macam buka branch tau. You faham tak? Contoh dia macam sekarang ni di Gahayu District, dia punya founder kat Penang. Tapi seolah-olah ada lagi 100 hakimi kat luar sana, kata Malaysia, tengah bekerja. So you nampak tak duit akan masuk. Macam seperti mana you tengok McDonald, KFC, kalau dia tak buka branch, dia pun tak meletup hari ni. Semua buka branch untuk meletup. So the same thing macam bisnes kita juga. Recruitment is macam kita buka branches lah, you fikir macam tu. Simple. So dari segi pembagian kita, siang saya buat sale, malam saya recruit. Memang saya time tu you all boleh tengok lah. Baju imtiaz, tak kisahlah baju imtiaz yang biru hari Isnin tu, baju putih tu, baju corporate tu, memang 2 pagi, 1 pagi, every day baru saya balik rumah. Saya jarang balik rumah awal ni sebab apa? Saya sibuk malam dengan recruitment. Siang saya buat sale. Macam tu lah saya buat rutin. 2 tahun pertama tu saya buat. Tapi terus terang saya tengok junior sekarang ni, yalah, mungkin dah ada long gaji kan. Dia comfort zone kat situ jugalah. Macam tu lah Kak. So macam tu ni malam recruitment, siang sale, dan saya menyaksikan benda tu lah sebenarnya. Okay, dan gempar guys, dia tak ada code agent lagi, dia boleh recruit orang tau. Okay, dan dia kata tadi dengan handsome-nya, dia cakap sabar dulu, AIA tengah proses. Yes, dia memang handsome masa dia mula-mula masuk dulu. Saya sangat adore dengan dia masa tu. Okay, dengan muka dia yang handsome, dengan penampilan dia kan. Okay, we have a good time together dulu Mi Yes. Alright. Okay, so para hadirin yang hadir, yang ada menyaksikan live, anda sedang menyaksikan iBoss Imtiaz Business Opportunity Sharing. Alright, di mana kita nak memberikan peluang kerjaya kepada anda semua di luar. Okey, kami daripada Imtiaz Konsultasi wakil kepada AIA Public Takaful. Okey, kita main business kami ialah business takaful. Okey, macam mana nak buat duit melalui takaful. Okey, dan hari ini saya bersama dengan jutawan dalam hanya masa 5 tahun saja. Di 5 tahun dia join Imtiaz, dia dah jutawan. Syekh Hakimi Abdul Halim. Alright, so please, okay, keep sharing, keep share, like, itu je yang you perlu buat hari ni. Alright, selain daripada dengar apa yang saya dengan Kimi borakkan lah. Alright, okay ni, nak tanya sikit lah, apa kejayaan, antara kejayaan yang kau dah achieve sekarang ni dalam masa 5 tahun di Imtiaz? Antaranya lah, kalau nak sebut semua memang kita perlukan 2 jamnya live. Antara lah.
antara momen kejayaan yang saya dapat di Imtiaz maupun di IAE Malaysia, pada tahun 2018 saya dinobatkan sebagai champion rookie unit manager AIA Malaysia dan champion unit manager AIA Malaysia. So thanks for Dirgahayu District sekarang ni yang banyak menyumbang ketika itu, yang gila-gila buat sale ketika itu, sehingga saya dinobatkan sebagai champion lah. Itu kejayaan yang paling besar. So, dan yang paling saya tak lupa, saya sempat pergi Presiden Club. Untuk pengetahuan you all orang di luar sana, Presiden Club ni AIA pilih cuma time tu cuma top 3 Malaysia saja. Setiap kategori. So saya terpilih time tu sebab nombor 1. Time tu saya pergi Presiden Club Viana bersama saya punya founder kat sini, Cik Wan Zaini dan Cik Wan Zaini Wahasan dan bersama isterinya. Itu momen yang saya rasa ya Allah, trip yang paling best dan memang cakap apa, maksimum lah AIA bagi, AIA layan, yang tak boleh saya lupa lah sampai sehingga hari ni lah. Itu kejayaan yang paling besar dan saya tak boleh lupa. Contoh ke soalan yang kau masukkan ataupun kejayaan yang macam lain? Ya. Menjawab. Kejayaan banyak So, sebenarnya ke? Dan kejayaan banyak sebenarnya. Kejayaan yang saya bawa untuk keluarga pun ada juga. So keluarga dah mula believe. Keluarga belah mak bapak, mak mentua saya dah mula start confident apa yang saya buat. Dia dah mula start mengerti dan memahami. Sebab saya jujur, 2 tahun pertama saya buat, kalau mana lagi rakan-rakan saya yang join ketika itu, dia susah nak tengok Hakimi berehat. Memang Hakimi time tu full swing time tu. Saya rasa pangeran, saya nampak ada Ari kat situ, ada Arul, dia orang menyaksikan macam mana saya gila kerja ketika itu. Dan saya punya founder pun banyak kali nasihat, 2 tahun 3 tahun pertama ni you kena korban dengan family. Korban maksudnya lupakan, macam nak cakap bukan lupakan lah, macam nak cakap bahasa ke dia, kita tinggalkan sekejap family lah untuk kita fight kita punya ekonomi, macam tu. Pengorbanan, sacrifice tu. That's why bila orang ramai junior masuk tengok, wah UM Kimi time tu kan freedom, macam wah tak buat apa pun, top 3 apa semua kan. Ya, orang tengok saya ketika itu saja ke. Dia tak tengok saya meredah lautan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Itu pun bagus sebenarnya. Itu menunjukkan signal bisnes kita ni bagus. Dia mula-mula dia teruk. Lepas tu dia lama-lama dia makin relax, makin orang cakap bukan relax orang cakap apa makin mobile lah, dia makin mobile. Dia makin tak sibuk lah sangat. Dia makin tak sibuk, makin chill, makin manageable. Dan daripada tak handsome pun boleh jadi handsome. Daripada tak makin handsome, daripada handsome makin handsome. Dia handsome, makin handsome. Yang tua makin nampak muda. So macam tu lah dia punya. Macam tu signal dia bagus. Itu tanda dia bisa kita bagus ke? Cakap wah, sekarang kau relax kan. So maknanya budak junior pun akan nampak tau. Maknanya dia orang kenal 2 tahun lepas je. Dia ni teruk 2 tahun je. Lepas tu dia relax. Itu signal yang bagus lah sebenarnya bisnes kita. Kita tak nak teruk sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tak nak. Macam tu lah cerita dia. So sacrifice for first 2 years and then the rest of the world is yours lah. Yes. Macam tu lah. Betul. So itulah tahniah lah Kimi dengan kejayaan-kejayaan yang dah pernah achieve sebelum ni. Okay. Dan sebenarnya saya bersama dengan dia pun banyak juga kenangan pergi ke free trip bersama-sama. Okay, antara yang saya nak dedahkan dekat sini ialah 7 Wonderful dia. Okay. Guys, saya dengan dia, saya cerita sikit, saya dengan dia sampai ke Great Wall of China, 7 Wonders kan. Okay, dengan confidentnya dia keluar telefon dia buat live. Sekarang saya sudah berada di 7 Wonderful. Punya excited. Okay, so excited.
Okay. Itu antara kenangan lah. Kenangan yang kita boleh cerita lah. Saya tak nak cerita yang pasal langsir jatuh ke apa semua. Saya tak nak cerita lah. Yang kita cerita next time lah. Okay. Kita cerita next time. Okay, Mi. Dalam masa 5 tahun daripada life planner pergi ke assistant agency manager terus ke district manager. Dan kalau nak ikutkan last year punya performance untuk naik ke district manager ni, saya dengar lebih kurang 9.4 juta. Sikit je lagi nak achieve 10 million. Betul ni So macam mana sebenarnya Hakimi buat benda ni dalam masa 5 tahun je? Okay. Boleh tak share ni? Okay, you bila you join, you kena, you punya goal tu kena crystal clear tau. You kena tahu apa you buat tu. So sebagai contoh, bila orang dah cakap dah bila kena buat sale and recruit serentak, so you dah tahu dah career growth tu. Sebab industri takaful ni kita bukannya agent selama-lamanya kan. Kita ada career growth kita. So saya tahu dah saya join, okay, next step is assistant unit manager. Dan saya terus capture apa requirement untuk jadi assistant unit manager. So saya go for it. Sebab saya cakap dah awal tadi, saya punya strength is recruitment. So I have to go to next level. So that's why I terus tumpu fokus macam mana aku nak naik assistant unit manager ni time tu. Secepat mungkin sebab assistant unit manager dekat AIA Malaysia ni kita every quarter kita boleh open. Tu bagusnya. You tak perlu tunggu untuk nak bodek boss. Macam mungkin ada yang part time yang masih bekerja hari ni, kita nak kena tunggu lama, senior tu pencen berhenti baru kita boleh dapat tempat dia. No. Dekat sini no. You buat cepat, you dapat. Itu saja. Sebab apa? Saya yalah dengan bukan cakap apa, bukan saya nak cakap saya ni hebat ataupun usaha saya selama ni yang membuahkan hasil hingga hari ini. Saya pun tak tahu doa-doa tangan daripada orang lain tau. Itu penting. Saya tak tahu mungkin kat mana yang saya sedekah orang tu doa dia mustajab. So benda-benda macam ni you kena percaya sebab benda-benda rohani ni you kena percaya selain daripada usaha you. Dan mungkin dalaman you berprasangka baik. You walaupun even though you tengok ranking time tu top orang potong kita pun you berprasangka baik dia. Yang memang yang Allah dah atok dah ketika itu you macam tu. Dengan hasil setimpal usaha you ketika itu. So jangan busuk hati. You clean heart and then yang paling penting yang tips yang I dapat banyak daripada orang-orang mu'alim ni yang cakap mak bapak kita kena jaga. Sebab dia punya doa is very powerful. So I tahu ketika itu memang I jaga, start daripada situ I jaga hubungan yang baik dengan mak bapak saya. Sebab dulu saya jujur kat sini saya bukan tipu mak bapak saya masa saya buat MBA dengan company yang sebelum itu. Saya takut dia orang kecewa sebab saya ada degree ke. So dia orang hantar saya sampai belajar sampai kan masuk matrik, masuk Universiti Melaya. So saya tak nak luluhkan hati mereka yang mak saya dah buat agent insurance Faham tak ke? Faham tak macam kalau mak tahu nak buat agent insurance, baik umur 18 mak dah hantar pergi buat agent insurance, tak payah hantar sampai matrik masuk universiti semua, habis duit banyak. So saya berahsia masa di MA tu berahsia. Dekat masa company P tu pun berahsia. So saya bila brainstorm balik, saya fikir balik, saya muhasabah balik saya diri saya time tu, aku rasa tak ada keberkatan aku menipu mak bapak aku So dia susah nak datang rezeki time tu. So bila dekat AIA ni saya repair semua benda-benda ni, saya audit balik benda-benda ni, dia jadi macam kau cakap tadi awal tadi, macam orang tengok Kimi ni dia punya perjalanan dekat AIA ni mudah ke. Macam sentuh jadi. Macam tu tau. Bila Allah nak cakap, okay time ni kau jadi, anything can happen guys. Maksud dia sebagai contoh, kau present salah pun dekat prospek tu, close, kalau Allah cakap close. Sampai tahap macam tu lah. You budak baru, you present salah pun close, tetap close. That's why banyak leader cakap activity.
Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang tu memang mencari ke insurans. You tak payah nak tahu semua produk yang you tahu, you just go. And then I pun sama, time tu I baru join daripada company lama, join AIA. I tak tunggu lama untuk belajar produk ni. I terus go sebab plan produk dekat AIA dengan company lama tu is different. Tapi konsep I tahu, I go. Daripada banyak I jumpa orang tu, I expert benda tu dah. I selalu jumpa. So, itulah speed saya cakap kan. Itulah saya cakap ke? Contohlah saya rasa. Ya, ya. Dalaman pun perlu betulkan lah Betul. Dalaman Luaran tu betul. apa yang kita kerjakan hari-hari, dalaman pun kena betulkan. Itu yang saya faham lah. Betul. Okay. That's why Alright. tema bertetapan dengan tema imtiaz punya tu kan, lead, follow, never quit, tu dah betul lah tu. So maksud dia kalau kita terjemahkan dalam bahasa agama kita, adab lah tu. Adab lah tu sebenarnya. Adab Lead, follow, never quit tu dia kalau nak pendek ke tu, adab lah tu sebenarnya. Ada setengah orang dia ilmu tinggi tak ada adab. Tapi kita nak ada adab. Biar ada adab, ada ilmu dua-dua. Baru you boleh drive pergi jauh. Tu je punya. I penuhkan sudut elemen positif bila start first day I join AIA ni. I tak nak negative vibe. Itu. I tak nak negative vibe. I tak nak bermusuhan dengan siapa. I nak clean semua, clean. That's why Allah pun mendorong buka jalan tu dengan mudah. Macam tu agak. Alright. Good, very good answer, very good sharing, Yumi. Alright. Okay, so ramai orang yang tengah tengok ni sekarang ni. Memang kita maintain lah 200 ke atas yang tengah tengok kita live ni. Okay, ada saya rasa 70% daripada diorang ni adalah orang yang nak survey, nak tengok-tengok sekarang ni. Nak tengok-tengok nak buat ke bisnes ni betul ke, apa semua, boleh buat duit ke. Oh, ini memang persoalan yang popular lah, kan? Alright. Boleh tak Kimi share, okay, kenapa diorang kena buat this business dan lepas tu kenapa kena pilih AIA dan specifically ni dekat Imtiaz? Boleh share tak ni? Okay, I bagi satu untuk you fikir logik mana ada bisnes yang modal dia serendah RM80, tetapi sebagai contoh lah, saya ambil untuk tahun kewangan 2020, direct team saya buat is about 2.7 million. You cuba bayangkan modal RM80, tapi ketika MCO, ketika pandemik, ketika ramai yang tak ada kerja, tapi bisnes kita ni run as usual dan lagi baik sebenarnya ketika pandemik MCO sebab orang semua dah ada awareness. Grup saya direct team boleh buat 2.6 million ketika saat genting macam ni. You bayang tak betapa, you all boleh fikir sendiri adakah bisnes ni bagus ataupun tidak bagus. You cuba duduk seketika, you renung. Tu juga cakap Kimi ni kan, modal RM80. Last year dia boleh buat, grup dia buat sales sampai 2.6 million. Yang you tengok berita sebelum-sebelum ni, yang hotel besar, yang bisnes yang besar-besar, yang ada establish nama pun boleh gulung tikar. Tapi insurans yang hanya modal yang RM80, yang kita pun tak ada tangible product, kita cuma ada intangible product je. Produk yang hanya jual ideas, just a piece of paper. Tapi kita boleh make it sampai 2.6 million. That's why benda ni kita boleh dicapai disebabkan kecanggihan sistem AIA tu sendiri. AIA memang cepat. Dia memang cepat adapt benda-benda yang berlaku di sekeliling dunia. So pada ketika kita kena PKP dan tu duduk rumah semua keras tak boleh buat apa, AIA dengan pantas saya rasa minggu tu juga dia keluar remote apa? Yes. Remote signature. Yes. Remote signature tu untuk maksudnya klien boleh mengambil polisi dengan jarak jauh. Sebab dulu saya jujur saya sendiri cemas sebab tak ada lagi sebelum MCO ni kita boleh jarak jauh boleh close. Contoh saya nak close klien kat Johor, saya terpaksa pergi Johor ketika itu sebelum MCO. Tapi alhamdulillah hikmah PKP, hikmah COVID-19 ni, kita boleh close
dekat mana kita suka, satu Malaysia lah kita boleh close. So disebabkan itu dunia tanpa sepadan, kita punya sale group melonjak 2-3 kali ganda. Kita tengok Imtiaz sendiri, last year kita tutup dengan 36 juta ke last year? 36. Yes, 36 juta yang kita pun tak sangka, dan sebenarnya betul-betul tak sangka sebab kita mungkin dipengaruhi oleh dunia sekeliling yang macam bisnes kita pun turut akan gulung tikar tau. Yelah, oh sana gulung tikar, hotel gulung tikar, produk kain, airline tutup gulung tikar. Adakah AIA pun akan gulung tikar? Kita fikir macam tu. Tapi tak, AIA dia cepat ambil benda-benda ni untuk nak mengatasi, untuk bisnes kita grow lah sebenarnya. So yang saya suka about AIA ni, dia macam, saya tak nampak dia macam company AIA tau. Saya nampak dia macam insurance tau. Dia macam company macam mana lah, macam style lah ke, macam dia ada aura dia ke AIA ni. So quality kat situ tu dia ada tau. Dengan hari-hari ada benda baru lah. Hari-hari ada benda baru, bonus tu kiri kanan atas bawah tak payah cakap. And then dari segi worldnya, kita punya ambassador untuk Vitality pun is David Beckham. So kita punya club football yang kita sponsor is pun Tottenham. So kat situ kalau orang yang baru nak terfikir-fikir aku nak join company mana ni for sure I'm very guarantee you akan pilih company yang fund banyak. Kat situ pun nampak signal dah. Dia boleh sponsor David Beckham, dia boleh sponsor club Tottenham. Kat situ signal yang AIA ni ada duit banyak. Dan bertambah kuat lagi, saya rasa skim allowance yang AIA bagi ni, saya rasa dari zaman saya join 2016 dulu, setiap tahun demi tahun dia upgrade quality of the scheme allowance tu. So that's mean kalau kita fikir cara bodoh-bodoh, AIA mandi banyak. Tak macam company takaful operator kat luar sana, dia nak bagi, contoh saya dengar ada pesaing company, untuk dia nak bagi skim gaji, dia tak bagi semua. Dia bagi nak kena tengok, dia nak ada guarantor. Tu ciri-ciri kelaikan nak apply untuk skim allowance ni. AIA tak bayar. You tak perlu ada guarantor. And then dia bagi by age. Dia bagi yang experience kerja, dia bagi yang tak experience kerja. Siapa-siapa pun boleh apply ke? So kena ada kemahuan je. Itu yang kita nak. Ni macam mana pula pandangan yang package yang terbaru ni? You tak perlu commit full time dengan AIA. Yes. Tapi AIA bayar 500 pula. Betul. Setiap bulan. So apa pandangan dengan kita punya skim terbaru ni? Yalah, sebab dalam musim pandemik ni, orang takut untuk berhenti kerja lama and then join dengan kita yang dia pun tak tahu boleh buat pun tak boleh buat. So mungkin ada golongan yang dia nak cuba untuk permulaan dulu, gili-gili dulu, ataupun kita boleh panggil dia sebagai part time. So dulu AIA part time tak ada lagi. Rasa company yang pertama kot yang buat part time bagi allowance ni kot. Kan rasa? Saya rasa memang tak ada lah. Rasanya tak ada kot. Nak banding dengan pesaing-pesaing takaful operator lain, saya rasa AIA memang selalu every year buat kejutan dan kerja gila. Dia bagi allowance 500 ke untuk part time. That's why saya rasa macam betul ke? Tapi kita yang lama dengan AIA pun macam betul ke 500 ni? Tapi AIA tak AIA yang saya tahu apa yang dia announce tu adalah betul-betul belaka. So saya rasa allowance ni cakap sangat bagus lah untuk orang rebut. So bila yelah dia baru nak berkecimpung dengan allowance dengan part time ni, dalam masa yang sama dapat 500, dia boleh go, kalau dia ada achievement, dia boleh go for next yang allowance yang lebih tinggi, 3,000 ke 9,000 tu. It's very flexible. Boleh upgrade Boleh upgrade Yes, tu bagus je. Allowance AIA ni. Dekat allowance AIA ni. So maksudnya sekarang AIA semua orang boleh join dan semua orang boleh dapat allowance lah. Cuma tinggi rendah je lah. Betul ke? Betul.
So, ya, saya dengar pun terkejut. RM500 untuk part time. You tak perlu bagi komitmen apa-apa. Training, meeting semua all online. Yang ada yang bagus dia, yang yalah, kan saya cakap tadi awal, bisnes Takaful ni sale and recruit. So kalau you join, you bawa kawan you join you, orang pertama 1,500 ke Oh, Betul tak? Referral seribu. 1,000 orang pertama yang bagi. Even belum buat sale ke Yes. Ini yang saya tengok ramai pesaing-pesaing di luar sana, soalan mereka adakah ini betul. Saya sembang dengan rakan-rakan pesaing Takaful. Saya cakap macam biasa, saya cakap macam DOA saya dulu, tak percaya, cuba sekali. Yes, ini gila. So maksudnya bukan bonus je lah yang masuk kiri kanan depan belakang. Insentif pun kiri kanan depan belakang juga. Yes, jual orang lagi untung ke? So itulah sebab dia ramai orang datang AIA sekarang Yes. Dia punya offer tu sangat bagus lah. Bukan sekadar komisen konvensional yang biasa je dulu. Sekadar komisen yang norm. Macam-macam Ya. kita boleh dapat kat AIA ni. So guys, untuk siapa yang menonton live ni, yang masih nak tahu, nak lebih mendalam, okay, Kimi dah cakap dah tadi, okay, you boleh dapat allowance, dia ada 9,000 kalau you ada degree tapi full time. You boleh dapat diploma, dia boleh dapat 3,000 full time. Tapi kalau you nak join as part time, you dapat RM500 juga. And then you bawa pula kawan you. You dah join, dapat RM500 sebulan. You bawa pula kawan you join, you dapat RM1,000. Betul. You bawa 3 orang kawan, you dapat RM6,000. Okay, this industry memang kita buat kerja betul-betul, and then the rest kita talk about money je. Okay, Yes. kita talk about money. So share, boleh join kita di Imtiaz Consultancy, alright, untuk career yang lebih cemerlang di masa hadapan. Alright, so that's why kita buat live pada malam ni khas untuk anda, untuk kita panggil dia iBoss, Imtiaz Business Opportunity Sharing. Alright, so jangan lepaskan peluang ini. Okay, macam Kimi cakap tadi, cuba fikir, tengok kayanya AIA ni. David Beckham, Spurs dia sponsor. David Beckham is international ambassador. Malaysia punya ambassador is Nicole David, apa semua. Alright, okay, so you akan merubah hidup you kalau you masuk dekat dalam AIA, dan especially di Imtiaz Consultancy. Okay, so hari ni memang kita promote for Imtiaz Consultancy. Alright, dan you boleh juga kalau you nak join for Dirgahayu District, no problem. Adik-beradik kita juga tu. Alright. Okay Mi, kita dah tak lama dah pun ada masa ni, tapi nak tanya sikit lah, apa perancangan lepas ni? Okay, apa vision and mission Dirgahayu District ni? Untuk jangka pendek ni, saya mensasarkan tahun ni saya nak tutup dengan district director punya requirement lah. That's mean 2021 ni kena buat 11 juta group untuk district. 11 juta. So you entitled untuk district director, sebab kita punya founder dah menunjukkan satu benchmark yang cukup bagus sebenarnya. So kalau saya fikir, kalau Cik Wan Zaini boleh buat, apa kurangnya kita, apa bezanya kita? Kita pun makan nasi, kita pun berjalan, kita pun bernafas, orang benda yang sama, dan buat pun produk yang sama, sistem yang sama, kita adalah satu family. Dan dia pun memang founder Imtiaz, saya pun lahir daripada Imtiaz. Kita memang ada satu sistem yang sama. Kenapa Cik Wan punya distrik boleh buat 36, kenapa saya punya sendiri di Gahayu Distrik tak boleh buat? So that's why tu jangka pendek ni saya target district director dulu. And then saya dalam masa jangka panjang, mungkin lagi 5 tahun, saya nak ada sekurang-kurangnya 5 district manager. Lahirkan 5 district manager dan 5 lagi district manager. So saya kena bantu mereka. Saya tak boleh selesa apa yang ada saya sekarang ni. Saya nak dia orang rasa apa yang saya rasa sekarang. Itulah saya bertarget ke. Dan saya nak ada
macam mana cakap nak ada 2,000 life planner satu Malaysia within 5 years ni. Within 5 years 2,000 2,000 life planner satu Malaysia. So guys, okay, itu vision dan mission Dirgahayu District. So dia nak go for district director this year. So maksudnya kalau tahun ni kita boleh panggil dia Hakimi Abdul Halim, DMDD, District Manager Dirgahayu District. So tahun depan kita kena panggil DDDD ya. Okay. Kita kena panggil DDDD. Okay. Jangan panggil 4D. Okay. Jangan panggil 4D. Okay. So sebelum benda tu jadi saya visualize dulu. So saya nasihat dulu. Kan? Kita kena DD, District Director Dirgahayu District. Okay. Jangan panggil-panggil dia 4D pula apa tahun depan. Alright. Okay. Okay. Okay, so selepas dah berjaya apa semua sekarang, okay, nak melahirkan 5 orang lagi district director, district manager selepas ini. Alright. Saya nak Kimi beri sedikit nasihat. Okay, beri sedikit nasihat untuk orang di luar sana yang masih belum join. Pertamanya yang masih belum join. Yang kedua dia nak join tapi dia masih 50-50. Dia atas pagar nak join ke tak nak join ke tak nak. Okay, so boleh tak bagi nasihat sikit dekat diorang ni? You go back to your introducer, you cakap kat dia, even though kalau try sekalipun, at least dia try. Jangan tak try langsung. Sebab apa? Banyak orang yang berjaya hari ni hasil try. Bukan kaki try, dia try. So try ni maksud saya, dia sebab apa? Dia 50-50. Dia belum cinta tau. That's why saya punya strategi kadang-kadang, ni cara saya recruit lah. Bulan pertama ataupun 2 bulan pertama dengan ejen tu, saya akan ikut apa yang dia suka. Saya layan apa yang dia nak. Permulaan je. Sebab saya nak bagi align dengan kita punya agency culture. Bila dia kenal rakan-rakan imtiaz, dia observe, macam ni sistem imtiaz. Yalah, kita pun aktif kan. Every quarter kita ada IBW, lepas tu every year kita ada annual dinner. From there, dia akan jatuh cinta tau. Dia akan love dengan agensi. So from there juga, bila kita boleh nampak dia petanda dia suka dengan agensi kita dah boleh tune dah otak dia. Kita dah boleh tune dah. Tu untuk orang baru, you tak perlu nak buat kajian lagi. Sebab kita dah kaji untuk you dulu sebelum you kaji. Sebab apa kalau I jadi UI, I simple je. I akan cari company, of course, agensi yang pertama yang champion dekat AIA Malaysia ni agensi mana. Dan saya tengok pula track record dia sebelum ni, adakah dia memang track record cemerlang sepanjang sebelum 4-5 tahun ni. Dan kita memang track record imtiaz konsultasi pun memang champion AIA Malaysia dah 5 tahun ke berturut-turut ke 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut-turut. Dan saya dengar juga bukan di AIA Malaysia tapi di Malaysian Takaful Associate ke Betul? Association, Malaysia Takaful Association, MTA. Yes. So that's mean kejayaan ni pun dah cukup strong lah sebenarnya untuk you decide sama ada nak join ataupun tidak. Dan kalau you nak tengok 5 tahun daripada sekarang apa you jadi, you tengok leader siapa yang bawa you sekarang dan mungkin leader atas dia. Apa yang dia ada sekarang, itulah you akan jadi 5 tahun daripada sekarang. So simple. Okay, aku tengok Kimi. Oh, Kimi 5 tahun jadi macam ni So maknanya kalau aku try join juga 5 tahun lagi, aku tak mustahil jadi macam Kimi. Betul tak? Okay, sebagai contoh lah, ambil lah kita tak boleh copycat Hakimi, tak boleh copycat Cik Wan Zaini. Okay lah, kita ambil mungkin income, saya tahulah income founder saya teka banyak lah kot, puluh-puluh juta. Kita ambil lah after 5 years. After 5 years, you betul-betul lumus, you buat income you 50,000 sebulan lah. Dengan you tak ada komitmen masa dengan orang. You kecil hati ke tak?
I tanya you jujur, ni soalan maut untuk yang orang nak join sana ni. I tanya you jujur, ni selalu soalan I punya closing lah untuk recruitment. I lukis satu graf, I buat satu garisan panjang. Sekarang umur you 30, you ada degree. Okay, dengan jawatan dan kelebihan, credibility, knowledge yang abang ada sekarang, kalau lagi 10 tahun, abang rasa berapa gaji abang dalam masa 10 tahun ke 40 ni? Biar ada lontar, mungkin sekarang abang gaji 10,000, umur 30. Mungkin lagi 5 tahun gaji abang 20,000, mungkin lagi 10,000. Yes, tahniah abang, tahniah dulu untuk dia. Tapi abang kena ingat, yang 20,000 tu abang masih terikat dengan orang. Dekat sini 5 tahun, saya dah buktikan dah pun. Bukan setakat 20,000, tapi lebih daripada itu. Mungkin 5 kali ganda, 6 kali ganda kalau you fokus betul-betul 5 tahun you join daripada sekarang ni. Itu janji saya dengan syarat you fokus. Itu je. Fokus je dia punya resipi. Fokus, itu je. Okay, so ramai yang request nak tengok payslip Hakimi ni kan. Tapi saya rasa tak payahlah, memang dia kaya raya. Okay, saya nak buka, kalau you ada soalan you boleh type dekat chat tu, macam saya cakap awal tadi. So nanti ada team yang akan ambil soalan tu, tapi kita masa dah tak banyak dah sebenarnya. Alright, so macam Kimi cakap tadi, try dulu and then dapat you punya income lagi better daripada dekat luar. Okay, who knows, you are the next Hakimi. Alright, you are the next Hakimi. Dengan ada tripnya. Kalau kita cerita pasal trip tahun ni kita pergi mana ni? Yang AIA offer ni? Tahun ini? Trip nak ke mana? Yang kita tengah kejar target ni untuk tahun ni. Kita ada Barcelona. Kita ada Dubai. Barcelona. Kita ada boleh pergi umrah. Umrah. Free, percuma, all free, 7 star ke. Kita cuma bawa duit untuk shopping saja. Dan segala penginapan, accommodation semua YAA dah fikir. Itu biar CEO YAA yang fikir. You tak payah fikir. You cuma kemas beg, pergi airport, jalan. Sehingga nak masuk airport, nak masuk nak boarding, nak masuk dalam perut kapal terbang tu pun dah memang YAA fikirkan. Tempat duduk YAA fikirkan, hotel YAA fikirkan. You pergi enjoy. Ini yang paling cepat orang boleh dapat trip ni. Kalau orang masuk hari ni, esok Isnin orang join, paling cepat trip. Berapa lama orang boleh dapat dan pergi mana tu? Sekejap je, bergantung pada you sebenarnya. Dia cakap tadi, kalau you betul-betul fokus, ada orang join hari ni 3 hari dah qualified. Macam this year kita pergi Siem Reap. Kemboja. So memang tempat tu saya pernah pergi untuk your knowledge ke. Sebenarnya Siem Reap tu adalah saya punya tempat honeymoon sebenarnya. Saya pernah pergi Siem Reap tu honeymoon tau. Pelik tak tempat aku pergi honeymoon ni. Orang lain pergi Bali, orang lain pergi PP Island, aku pergi Siem Reap. Aku dah pernah pergi, memang best sebenarnya. So, saya rasa nak pergi lagi, dan gula-gula yang AIA bagi untuk trip pertama ni adalah, saya rasa macam saya andaikan AIA nak bagi dah tu. Sebenarnya AIA nak bagi. Dia belanja je lah. Dia memang belanja lah, sebab very low requirement, memang mudah dicapai. Dia punya period dia bagi pun memang mudah dicapai lah kalau untuk orang yang buat ni, senang. Dan sebab apa YAA bagi macam tu? Sebab dia nak you rasa, feel, moment, experience macam mana travel dengan YAA ni. Dan saya paling best sekali, saya ingat masa saya punya trip ke, saya share sikit saya punya trip ke Phuket dulu, Rising Star Phuket. Saya paling best ketika bag ke, luggage. Itu saya tak pernah rasa alami dalam sepanjang hidup saya. Luggage tu bila kita sampai airport, kita tinggal kat situ, kita dah biar ke dekat AIA sehingga dia transfer bag kita tu dalam bilik hotel kita je. Itu aku amazing gila. Aku pun tak tahu macam mana luggage aku boleh sampai. So last kita jumpa bag dekat KLIA. Yes. Okay. Betul. Lepas tu tahu-tahu dalam bilik. Yes. Dahsyat. Memang dahsyat. Macam dia tahu bilik kita semua. Itu memang treat yang dia bagi.
Yang you all Itu tak yang CEO AIA fikirkan tu. biar Itu CEO kerja dia untuk fikir tu. Jangan fikir-fikir kerja CEO, jangan buat kerja CEO. Itu biar CEO Ya. Kimi, siapa idola Kimi dekat dalam industri ni, Mi? Ramai orang nak tahu ah. Dalam industri ni Dalam industri lah. banyak sebenarnya yang idola saya ni. Tapi yang ikhlas saya cakap dah memang proven pun orang ni. Saya rasa you all pun tahu dah memang proven. So dalam sale orang tengok by figure tau. So that's mean kalau agensi Imtiaz tu boleh buat break record sampai 36 million, that's mean apa orang panggil, ketua nakhoda dia tu bagus. So jawapan saya adalah Cik Wan Zaini Wan Hassan. Itu je saya punya, orang panggil apa, saya punya tapisan. So saya tak payah pergi jauh-jauh. Sebab kita diukur by figure. That's mean you ada proven system kan. Memang you ada proven record system 36 million. Sebab you tengok dengan nombor 2, dia ke belakang 2 kali ganda ke daripada kita. So that's mean kalau aku orang luar ke, aku cakap Imtiaz mesti ada satu benda yang baik. Dia boleh shoot sampai 36 million. Kalau aku orang luar, dan maybe kawan-kawan aku kat company lain pun, dia pun akan fikir benda yang sama. Apa yang sistem Cik Wan buat ni sehingga boleh dapat 36 million ni. So that's why dengan saya tengok karisma Cik Wan dengan dia punya credibility as you tengok dia sebagai leader. Saya dah ada pengalaman 3 tahun dalam management dengan dia ni. Kalau bos tengok ni, yang ni bukan bodek bos ni, saya ikhlas cakap memang management bos memang terbaik. Pengurusan bos tak tahu cakap sehingga boleh menghasilkan resipi million tu, itulah resipi dia saya rasa. Macam saya cakap ke pun maybe boleh bantu tak? Credibility dan management dia lah. Kita sebenarnya berkongsi idola yang sama. Kita berkongsi idola yang sama. So yang saya rasa idola Cik Wan. Saya rasa tipulah kalau Imtiazian tak menjadikan beliau sebagai idola. Saya rasa dia something wrong lah. Tiba-tiba dia nak jadikan. Dia very open-minded. Walaupun dia, orang cakap apa, dia batch lain orang cakap. Orang cakap benar, dia generasi lain. Batch lain? Dia generasi, macam apa? Usia dia tu. Oh, dia generasi X. Generasi X, dia generasi Y. Okay. Dan saya harap dia tak tengok. Kebanyakan agensi manager bawah dia semua Gen Y. Tapi dia boleh adapt kita punya idea. Okay bos, kita kena buat macam ni bos. Kita kena follow trend. Dia boleh terima benda tu. Sebab saya tengok ada setengah leader, dia masih dengan cara yang lama. Dia masih ego berpegang dengan cara yang lama dia pegang. Tapi tak, Cik Wan dia very versatile lah. Dia boleh adapt. Okay, benda ni kalau korang rasa proven, yang ikut trend, kita shoot, kita buat. Sebagai contoh malam ni, live Facebook. You boleh observe kat luar sana. Untuk orang-orang yang baru yang tengok live sekarang ni, you boleh observe berapa ramai lagi agensi yang kat luar sana yang buat live, berani buat live macam ni, bongkar rahsia malam ni ke. So that's mean bila orang tu berani bongkar rahsia, ini adalah bisnes yang betul. Yang genuine tu penting. Yang genuine. Kalau dia tak genuine ke, contoh macam kita tengok geng-geng bisnes-bisnes yang scam-scam, mana ada buat live FB? Dia berani buat live FB. Yang betul. Kalau dia orang semua ni, dia tak berani buat live FB. Kita buat hampir every week ke. Semalam pun kita baru ada live Facebook dengan dengan pasangan founder. Dia pun sharing macam mana perjalanan dia daripada dunia korporat kepada dunia takaful. Terlalu banyak testimoni di dalam Imtiaz ni kalau nak cerita. Kita banyak speaker sebenarnya tak boleh. Kita boleh share every week untuk you all. So kita je tak sabar nak menanti you all join kita ni. So bila nak join? Kalau if not you, who? If not Imtiaz Agency, what? If not now, time MCO COVID ni, when? So all is about you. You guys. We want you.
Yes, we want you. Okay. Ya, so siapa yang menonton live ni, siapa yang tadi kita cakap idola Kimi dengan idola saya, kita berkongsi orang yang sama, Wan Zaini Wan Hassan. Wan Zaini Wan Hassan sebenarnya merupakan founder Imtiaz Consultancy Sdn Bhd. Okay, so kami ni semua ni, saya dan Kimi ni kita macam maybe lepas ni kita pun buat live FB in person lah dengan founder kuasa. Ya, sebelum ni pernah kita buat. Sebelum ni pernah kita buat dan kita akan buat lagi sekali. Alright, kita akan buat lagi sekali. Siapa founder Imtiaz kan? So saya dengan Kimi ni kira macam level adik-beradik lah. So Encik Wan Zaini tu itulah ayahanda kami dan itulah ayahanda di Imtiaz Consultancy. So how big this Imtiaz Consultancy? Kita ada di seluruh Malaysia. Okay, di seluruh Malaysia kita ada ejen-ejen kita. Alright, dan Kimi cakap tadi 36 juta. Do you know how big this 36 million? This 36 million is new record yang kita pecahkan di AIA. Alright, new record. Okay, so belum ada agensi yang pernah buat 36 juta. Dan kalau you nak tahu, kita sebenarnya 36 juta ni kita pecahkan rekod kita sendiri yang kita buat sebelum ni. Sebelum ni kita pernah buat 30 million, kita pernah buat 20, 27 million, 29 million. Okay, itu rekod sebelum ni 29 million dan tahun lepas kita buat 36 million. Okay, walaupun pandemik melanda. So, this is the right agency. Yes. This is the right agency. Dan hari ni saya bawa the right guest untuk share dengan you. Okay, so ada ramai permintaan ni sebenarnya nak tahu berapa bonus Kimi. Bonus yang baru 2 hari lepas masuk. Bukan secara tepat, bukan kita pun tahu. Kita nak tanya berapa figure lah, berapa figure dan berapa angka depan sekali ke as limit you can share lah. Ikut you punya limitation lah Kimi. Kan, macam mana you boleh share? Itulah bila saya kalau tak boleh share is okay. Bila saya bonus ni very subjektif tau. Ada setengah orang bila saya sebut this figure dia kata alah kecil lah. Ada setengah orang bila saya sebut this figure dah besar bagi dia. So it's very subjektif sebenarnya bonus yang saya dapat ni. Tapi yang saya pasti saya kena bayar income tax banyak every year ke. Income tax memang suka cari saya. Itu normal. Almost half million lah ke. Almost lah. Almost half million Almost. Wow. Dia telah bongkarkan almost half million. Bonus sahaja half million. Alright. Bonus yang baru masuk 2 hari lepas. Okay, half million. So very inspiring punya sharing yang saya rasa hari ni. Okay. Sebab yang pastinya, okay, Kimi punya income is more than CEO yang berada dekat luar sana kot. Okay, jawatan CEO di company-company mana yang biasa di luar. Income Kimi lagi tinggi daripada mereka. Itu yang pastilah. Okay, itu yang pasti. Alright. So, kalau ada soalan lagi boleh tak? Saya buka lagi lebih kurang lagi 5 minit ni kita habiskan pukul 10 sebab kita tak nak lewat sangat. Alright. Untuk Kimi. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa saya just nak cakap lagi sekali. Okay. Saya nak cakap lagi sekali. Kepada siapa yang terkesan dengan kerja yang ada sekarang, kena buang ataupun kena potong gaji ataupun gaji tak kena potong tapi OT dah tak ada, kan? Okay, so you perlu beri tumpuan kepada kita punya industri, kami punya industri takaful. You perlu beri tumpuan kepada AIA Public Takaful dan juga mungkin you perlu beri sedikit tumpuan kepada Imtiaz Consultancy. Alright, maybe dekat sini, okay, boleh merubah hidup you. Okay, mungkin ya, kita tak tahu, something happen for a reason. Okay, mungkin you dibuang kerja, mungkin you dipotong gaji ataupun you tak dipotong gaji tapi OT dah tak ada, bonus tak dapat, kan? Mungkin itu hikmah
sebenarnya, dan kebetulan pula you ada malam ni, menyaksikan live malam ni, itu juga hikmah. Dan tak ada siapa yang boleh tahu, mungkin dekat sini ialah rezeki you yang selepas ni. Okay? Sebab Allah dah tetapkan dah. Setiap rezeki, setiap seorang manusia tu dia dah ditetapkan, kita perlu menjalankannya saja. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya District Manager of Dirgahayu District, Cik Hakimi Abdul Halim, atas kesudian dia, first kali atas kesudian dia join kita punya live malam ni. Okay, dan kesudian dia share apa saja dan macam-macam. So saya nak Kimi bagi your last word sebelum kita dismiss malam ni, Kimi. Okay, my advice guys, my sincere from my heart is, you gunakan masa lapang you yang ketika you tengah sihat ni, yang Allah beri kat you kudrat untuk boleh bekerja. You masih belum ada ujian yang berat-berat, tapi bila Allah bagi masa kat you, you sia-siakan masa yang Allah bagi kat you yang mungkin dengan you banyak membuang masa dengan kawan-kawan, lepak, gosip, you tak gunakan masa you untuk buat bisnes betul-betul, one day you akan menyesal. Sebab apa? Saya tambah sikit sebab apa saya pecut, saya target untuk betul-betul ikut career growth CIA ni 5 tahun menjadi district manager. Sebab saya dah tak ada masa, sebab orang tua saya dah makin berumur. Saya risau sesuatu yang berlaku dekat mereka, saya tak sempat balas jasa mereka. Saya nak berharap sangat benda tu. That's why saya mula-mula join, saya dah berniat benda ni. Saya cakap ketika aku ada kudrat, Allah izinkan aku masih bertenaga, masih tak sakit, masih tak ada apa-apa ujian, aku pulut. Dan sekarang ni, aturan Allah, bila sampai saya ke tahap ini, saya mula diuji oleh ayah saya yang tak berapa sihat. So, itu ujian yang Allah bagi kat saya, antara, ialah hadiah pangkat 2021, dia uji kau. Adakah kau balik tengok ayah kau sakit? Macam mana dia uji kau time tu? So this is time I rasa I panggil the golden touch untuk I balas balik jasa. Yang mana ada mak ayah tu, tolong please, tolong fokus, pecut betul-betul buat sementara masa lapang yang Allah bagi ni. Sebab we never know, kan? We never know. Mak bapak kita yang masih sekarang ni mungkin sihat kat kampung, tiba-tiba diuji, bukan minta, tiba-tiba diuji sesuatu, you sure sebagai anak akan balik sekejap, seketika, mungkin sebulan 2 untuk jaga dia. Dan time tu kalau income you betul-betul belum stable, you have big problem lah ketika itu. You akan stress time tu. So that's why pecut dan buat betul-betul. Itu saya nasihat, itu my advice lah. Itu ke punya advice. Okay, thanks Kimi. Okay, thanks for your time juga. Alright, I want to be with you. I want to be like you. Macam mana buat sekali ni? I want to tagline tu. you. Yeah. Itu adalah tagline dia masa dia junior dulu kan. Yeah. Masa dia jenis bawa iPad pergi Mata-Jata kan. Itu dia punya tagline. Saya masih ingat lagi. Kan? Okay. Ketika masa dia handsome biasa-biasa, tak handsome macam sekarang. Okay, tapi dress up dia masa tu saya tetap adore lah. Dress up dia pada masa tu saya memang tak boleh lupa kan. Kalau Kimi ni, dia kaya macam mana pun nanti satu hari nanti, itu adalah kenangan, momen kita lah, momen kita bersama. Mi, thank you Mi. Alright. Malam ni. Alright. So kita akan habiskan kita punya live pada malam ini. Okay, menantikan live yang seterusnya, ataupun mungkin kita ada mega iBoss di ruangan Teams atau Zoom. Kita lihat macam mana, tunggu announcement. Okay, tunggu announcement. Yang paling penting, siapa yang dengar pada malam ni live yang masih belum menyertai this business, cepat-cepat jumpa introducer you, pergi register exam. Register exam RM80 saja. Itu yang Kimi cakap tadi, modal RM80 tu. Okey. Lepas tu buat. Okey, lepas tu buat. Bulan pertama dah boleh pergi trip. Bulan pertama dah boleh dapat allowance sampai RM9,000. Alright. So thank you pada semua yang meluangkan masa. Kita tak bawah daripada 200 lah pada malam ni.
viewers, keluar masuk posti 200. Alhamdulillah, ini disebabkan aura daripada kita punya Hakimi ni. Okey, memang dia memang betul-betul ada aura lah. Okey, dia memang betul-betul ada aura. Saya sendiri tak menafikan benda tu. Okey, so sehingga kita berjumpa di sesi imtiaz konsultasi yang lain. Alright, Kimi, terima kasih, dan saya Ahmad Kadir Abdul Rahim, okay, mengucapkan terima kasih kepada semua. Alright, we sign off for tonight. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih terima kasih Imtiaz. Thank you. Thanks me. See you.